Hello guys, ini yang makin gempak sahabat semua, nampaknya makin kabur. Apabila seorang pengkhianat dituduh mengkhianat dan mengaku kononnya dikhianati oleh pengkhianat, akhirnya dosa terkena kepada diri sendiri, sahabat-sahabat semua. Bagi saya ini adalah satu karma. Kalau sebelum ini kononnya ya mereka keluar parti demi rakyat, demi negara, bangsa dan agama, tapi sebenarnya sahabat semua, apa yang mereka lakukan itu sekadar nafsu untuk berkuasa, nafsu untuk mengejar cita-cita sahabat-sahabat semua. Dan kita boleh nampak satu demi satu karma itu berlaku ke atas pengkhianat daripada parti keadilan ini, yaitu geng Azmina Aili, Zuraida dan ramai lagi mereka semua, sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini sekali lagi saya mau membawakan anda pencerahan daripada Brother Iswardi berkaitan dengan pengkhianat, lawan pengkhianat ini. Itu dia. Now, kita tak buat kita berfikir ke? Alasan yang diorang guna, diorang kata apa? Alasan yang diorang guna. Oh, dia kata, sebab apa orang kata, tekanan daripada pemerintah tak bagi bajet. Bajet terbesar untuk negeri adalah di Kelantan. Dan 33 bulan pas memerintah, apa yang diorang buat dengan Kelantan, dengan Terengganu? Apa yang diorang buat dengan Kedah? Tetapi macam mana mereka boleh terus memerintah? Mereka semai kebencian. Mereka guna candu-candu agama. Agama ni dijadikan candu untuk mereka terus hayalkan kita. Dan daripada candu itu lahirnya puak-puak khawarij yang teroris, yang melampau di dalam beragama. Panjang saya cerita ni, saya nak bawa benda ni je. Hari ini, di rumah Ibu Bapa Nga Koming, nota jangan cabar Islam ditabur di rumah Ibu Bapa Nga. Salinan nota bertulis tangan memberi amaran Menteri Perumahan jangan cabar Islam bertaburan di luar kepimpinan di kediaman Ibu Bapa Aiwetawar Perak. Ibunya membuat laporan polis. Menurut Sinchu Deli yang berada di Hong Kong, atas utusan rasmi berkata dia akan menyerahkan perkara itu. Nga yang berada di Hong Kong dia akan serahkan kepada polis. Bagaimana menteri itu memberitahu di pihak di sebaliknya kerjaan itu supaya tidak menyusahkan keluarganya, terutama ibu bapanya yang sudah tua. Sebelum ini, bom Molotov dilemparkan ke rumah sepupunya, ahli parlimen Beruas, Ngeh Koham, yang juga terletak di air tawar. Tuan-tuan, ini adalah perbuatan siapa? Perbuatan Khawarij. Orang Khawarij je yang buat macam ni. Khawarij ni siapa is? Khawarij ni adalah pelampau di dalam agama. Di dalam sejarah, puak Khawarij ni membunuh sahabat Rasulullah kerana perbezaan politik je. Dia berbeza politik tapi sampai sanggup menumpahkan darah. Bagi saya perkara ini tak boleh dipandang ringan. Perkara ini tak boleh dipandang ringan, tuan-tuan. Puak-puak Khawarij ni, dia orang ni akan satu hari nanti meledakkan pelampau-pelampau agama yang bakal jadi teroris. Saya tak nak sebut ada beberapa daripada Kelantan tu yang pernah menjadi teroris. Menjadi buruan antarabangsa. Saya tak nak sebut nama je. Kan? Menjadi teroris kerana apa? Kerana cara fikir mereka tentang agama itu adalah cara fikir yang sangat salah. Dan saya bawakan tuan-tuan ni di Perlis. Cara fikir macam ni datang daripada siapa? Kan? Cara fikir sebegini sebenarnya datang daripada siapa? Menyesatkan, mengkafirkan orang yang berbeza pendapat dengan kita daripada apa orang kata, bila dia berbeza pendapat sahaja, dia kafir. Daripada segi politiknya berbeza pendapat, dia kafir. Daripada segi fik dia berbeza pendapat, dia kafir, dia sesat. Ini yang menjadi masalah kita ni, tuan-tuan. Kita bukan fikir tentang kemajuan, kita fikir macam mana nak sesatkan orang. Kita bukan berfikir tentang dakwah, kita fikir macam mana nak kafirkan orang. Kita bukan berfikir macam mana nak memasukkan orang dalam syurga, kita lebih fokus macam mana nak memasukkan orang dalam neraka. Ini Wahabi, sesat, Rora, Maza ikut pembunuh, Raja Perlis penyesat umat Islam. Raja Perlis bukan cucu Rasulullah, mana bukti? Raja Wahabi sesat. So Muhammad itu hari ini raja penjual ketam. Saya baca macam penjual ketum. Direman 3 hari didakwa hina Raja Perlis. Kau punya sembang, aku cabar Raja Perlis kepala Wahabi Malaysia lawan NAS dengan aku. Tu pun kalau beranilah. Baru kena tahan reman, tutup muka, apa hal bai?
Kan? Baru tahan reman, tutup muka macam tu. Apa hal? Kan? Apa hal? Tak. Mana datang pelampau agama ni, tuan-tuan? Datangnya apabila mereka ini berfikir dalam kerangka yang sempit dan melihat bahawa inilah agama. Seolah-olah agama itu ada satu boundaries. Dan itu saja agama. Inilah saja Islam. Keluasan pemikiran dan kefahaman mereka tentang fiqh itu sangat jauh. Kalau kita faham fiqh, tuan-tuan, fiqh, ilmu fiqh, kita akan faham betapa luasnya sebenarnya Islam ini dan betapa keluasan itu boleh menjadikan kita bangsa dan agama yang sangat maju. Malah surah pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Baca, Iqra', baca. Allah suruh kita, Nabi Muhammad bagi tahu kepada umat dia, rajin-rajinlah membaca. Tuan-tuan, bila kali terakhir kita beli buku ni? Semalam saya beli. Kan? Economics 11 Economics, kemudian Taking Points. Ben Gleason dan juga David Gorel. Saya nak baca tentang economics. You see, why is this happening in this country? Dan kalau kita terus allow benda ini berlaku, tuan-tuan, kita sekarang ini akan memantul dan memandulkan pemikiran umat Islam kita. Kita akan jadi bangsa yang lemah, bangsa yang berbunuh sesama sendiri, bangsa yang berpecah belah. Tuan-tuan, bukan sedikit kita ada forum, buat live TikTok lah apa. Kenapa orang Melayu ni tidak bersatu? Oh, sebab kita berpecah dalam politik. Sebab kita berpecah dalam mazhab. Kita berpecah Wahabi, Salafi, Asy'ari. Bukan itu sebenarnya. Manusia ini akan sentiasa berbeza pendapat. Even nak sokong pasukan bola mana pun, kita akan berbeza pendapat. Isunya adalah apabila manusia gagal memahami cara untuk berbeza pendapat. Yang itu, metodologi asas kepada agama adalah bagaimana kita manage, maknanya kita mengurus perbezaan pendapat. Kalau kita faham mengurus perbezaan pendapat, kita sebenarnya tak berpecah pun. Kita akan faham semua di kalangan kita ni akan ada perbezaan-perbezaan pendapat. Dalam agama pun kita ada perbezaan pendapat kita. Tuan-tuan, nak makan kat mana pun tuan-tuan boleh berbeza pendapat. Tapi adakah nak makan kat mana tuan-tuan berbeza pendapat? Putus sahabat, bunuh kawan, kan? Pergi pulau kan dia, santau dia, ada ke? Kafe kan dia? Tak. Dan kalau kita faham fundamental, perbezaan politik tidak membawa kepada kekufuran dan kekafiran. Bid'ah paling besar adalah mengatakan kalau sekiranya buat politik ini, kalau ikut ini, maka itu membawa kepada neraka. Siapa engkau nak menerakakan orang? Engkau ada apa? MOU dengan apa orang kata penjaga pintu neraka? Neraka syurga engkau pun belum tentulah. Syurga engkau pun belum tentu, neraka engkau pun belum pasti. Dah nak menerakakan orang. Pemikiran apa sebegini? Kan? Pemikiran apa sebegini? Jangan cabar Islam. Islam apa yang tercabar? Yang tercabar PAS. Tak ada kena-mena dengan Islam pun. PAS tidak ada kena-mena dengan Islam, tuan-tuan. PAS bukan Islam. Islam bukan PAS. Faham yang itu dulu. Islam bukan PAS. PAS bukan Islam. Siapa yang kata PAS itu Islam, kena mengucap balik 2 kalimah syahadah, tuan-tuan. Islam adalah Islam. PAS adalah PAS. Tak ada kena-mengena. Islam adalah agama, PAS adalah parti. Kita boleh kata PAS cuba memperjuangkan Islam. Kita boleh kata, terbulanglah pendapat, saya tak setuju. Tapi itu pendapat anda, tak apalah. Tetapi nak mengatakan PAS itulah Islam. Tuan-tuan kena cek balik akidah tuan-tuan tu. Tak ada dalam syahadatain kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu Ahmada join PAS. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada kita dalam syahadatain, dalam syahadah kita tu, salah satu syahadah kita adalah kena join parti PAS. Tak ada. Kalau ada, tolong tunjuk kat saya lah. Kod-kod saya tertinggal kan. Kod-kod saya tertinggal. Panjang cerita saya bebel bab ni. Sebab kita tak nak menghasilkan puak khawarij teroris yang akan merosakkan negara kita. Yang akan merosakkan negara kita. Datang daripada mana? Ini semua pandangan dan pegangan Syiah, tuan-tuan. Syiah ni, walaupun ada orang warning saya, jangan sebut pasal Syiah sangat. Tak, saya sebut. Syiah inilah yang akan merosakkan Ahli Sunnah wal Jamaah, dan Syiah di dalam PAS sekarang ini yang memecah belahkan kita. Percayalah.
Kan, mereka sekarang ini dok menyucuk jarum untuk memastikan ahli sunnah wal jamaah dok berpecah sama sendiri. Dari segi akidah, kafir mengkafir lah kita sama kita. Perbezaan pendapat tak ada masalah. Saya ambil contoh macam ni. Okay, habis kat situ. Hari ini, semalam, Adun Selat Kelang, Adun Selangor telah bersatu, telah menyatakan sokongan kepada Menteri Besar Selangor. Azmin tak puas hati. Azmin kan ketua pembangkang Selangor. Tak puas hati dia. Azmin pun menyebut, PN Selangor kutuk tindakan Adun Selat Kelang sokong MB. Bukan Kelang Selat, Selat Kelang. Perikatan Nasional Selangor mengutuk sekeras-kerasnya tindakan Ahli Dewan Undangan Negeri Selat Kelang Datuk Abdul Rashid Asy'ari yang mengisytiharkan sokongan kepada Menteri Besar Datuk Amiruddin. Pengerusi PN Azmin Ali menyifatkan tindakan Rashid itu sebagai pengkhianatan, tuan-tuan. Sebagai pengkhianatan, kekhianati berjanji padaku. Ahli Dewan Negeri Perikatan Nasional mengutuk sekeras-kerasnya tindakan diambil Adun Selat Kelang itu. Ini satu tindakan khianat dan tidak bertanggungjawab kepada mandat rakyat, katanya. Tapi tuan-tuan ingat tak cerita ni? Tahun 2020. Kan saja saya buat cerita ni balik. Saya tahu tuan-tuan tahu. 11 ahli PKR keluar parti. Seramai 11 ahli PKR. Ini tahun 2020. Februari 24. Kan? Mengisytiharkan keluar parti bagi membentuk blok bebas di Dewan Rakyat. Perkara itu dimaklumkan dalam satu kenyataan media. Mereka yang keluar ialah Azmin Ali, Zuraidah Kamaruddin, Saifuddin Abdullah, Barubian dan sebagainya. Mereka yang keluar adalah Azmin Ali. Ini bila tuan-tuan? Baru berlaku kira-kira 4 tahun yang lalu. Kan? Sekarang ini bila berlaku kepada mereka pengkhianatan, ini adalah perbuatan terkutuk. Sekarang ini yang kena kutukkan adalah kamu, wahai Azmin Blur. Azmin kabur. Kamu sebenarnya terkena kutukan tersebut. Ini tempeleng maut buat Azmin. Keputusan Adun Selat Kelang menyokong Menteri Besar adalah tempelengan maut buat pengurusi Muhammad Azmin Ali. Ahli Majlis Setinggi UMNO Puan Zakashi berkata Rashid melakukan kamikaze dengan membuktikan dia tidak takut pada pindaan perlembagaan parti itu. Jika benar, ada 5 lagi yang bakal melompat mengikuti jejak Rashid bermakna Azmin Ali tidak solid di Selangor. Dia bukan poster boy bersatu di Selangor. Dan ura-ura sekarang ini sudah menyatakan bahawa PAS berminat untuk mengambil alih jawatan Ketua Pembangkang di Selangor, mengambil alih daripada Azmin Ali. Akhirnya tuan-tuan, pengkhianat akan dikhianati. Let's take a deep breath and kita ambil masa untuk kita melihat dan memerhatikan apa yang berlaku itu. Dan kita lihat sendiri sekarang ini bagaimana Azmin itu dikhianati. Yalah, sekarang saya kata, saya dan tuan-tuan lah, bukan saya saja, tuan-tuan sendiri pun kita melalui zaman pengkhianatan tu kan. Kita melalui zaman Sheraton. Ingat lagi saya dekat Eastin Hotel, berhari-hari bermalam berkampung di situ, menunggu tukar tak tukar kerajaan. Kan Hadi Awang sampai kata siapa yang orang kata melanggar cuba untuk buat SD itu sebenarnya itu adalah perbuatan yang salah daripada sisi agama Islam sebagainya. Sekarang ini dia pula yang tukar kerajaan. Tak dia lah. But point is, saya berpegang kepada ayat Quran bahawa pengkhianat ni dia akan dapat balasan bukan setakat di akhirat, di dunia pun dia akan dapat balasan kerana dia khianat pada agama dia. Sebab itu antara sifat orang munafik. Saya bukan kata orang PAS ni munafik ataupun Azmin Ali ni munafik. Cuma saya terangkan sifat orang munafik. Salah satunya, dia diberi amanah, lepas itu dia khianat. Itulah tuan-tuan.
Alright, so itu dia sahabat semua, satu pencerahan daripada Brother Iswardi. Apabila pengkhianat yang menuduh dikhianati itu sebenarnya pengkhianat telah dikhianati. Pengkhianat lawan pengkhianat, akhirnya terkena dosa sendiri kepada batang hidung sendiri. Jadi rasakan apa yang pernah dirasai oleh mereka yang pernah dikhianati oleh Azmina Aili ini, khususnya kepada kepimpinan Parti Keadilan Rakyat, sehingga tumbangnya Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini disebabkan pengkhianatan, disebabkan geng-geng daripada Azmina Aili ini yang mengkhianat ya mandat rakyat. Kononnya hari ini dia menuduh orang yang mengkhianat dan memberikan sokongan kepada Menteri Besar ini telah mengkhianat mandat rakyat. Mereka tidak melihat ya tai mata di mata mereka sendiri, menuduh orang lain khianat sedangkan dirinya sendiri itu adalah raja pengkhianat. Itu pandangan saya lah. Jadi bagaimana sahabat semua, apa pandangan Anda berkaitan dengan isu ini? Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun keangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye. Demikian seumur dia